Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan apa yang saya lihat di media sosial, yang mana saya lihat kembalinya saudara Rafizi Ramli ke arena politik. Saya sebagai rakyat yang menyokong kepada beliau, saya amat berbangga kerana beliau ingin kembali lagi, dan uh, kehadiran beliau dalam mewarnai arena politik kita, terutamanya untuk anak muda, ini amat membanggakan saya kerana pencapaian yang beliau lakukan di luar ataupun dalam politik amat membanggakan. Dan apa yang saya lihat di sini, apa yang berlaku dalam komponen parti seperti PKR dan juga Pakatan Harapan ini, amat jelas kita tahu bahawa begitu amat memerlukan seorang tokoh yang seperti saudara Rafizi Ramli. Cuma kita imbas kembali kepada apa yang dah berlaku sewaktu PRU ke-14 yang lalu, yang mana kita lihat ramai daripada mereka-mereka yang mengambil kesempatan di atas kemenangan itu, yang mana mereka hanya mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan kepada pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh saudara Rafizi Ramli ini tadi. Saya sendiri amat tekilan kerana walaupun beliau kata tidak mau jawatan, tidak mau ini, tak mau itu dalam politik ini tadi, tetapi yang saya tekilan adalah pengorbanan beliau ini tidak dihargai pun, di mana dilihat saya sebagai rakyat, di mata saya sebagai rakyat, bahawa beliau seolah-olah disisihkan, seolah-olah Pakatan Harapan di waktu itu menang adalah daripada gabungan yang ada, yang mana dibantu oleh Tun selama ini. Dan mereka rasa bahawa saudara Rafizi Ramli ini bukan daripada satu komponen yang penting dalam kemenangan mereka ini tadi. Jadi hari ini kita dah lihat bahawa apabila berlakunya PRN yang mana kita lihat di Melaka, di Sarawak dan di Johor, jelas kita lihat bahawa kita perlukan tokoh-tokoh muda, kita perlukan orang yang mempunyai integriti, kebolehan, yang mana boleh membongkar, boleh juga menceritakan tentang isu-isu ini kepada rakyat. Jelas kita tahu bahawa inilah tujuannya kembalinya seorang pemimpin muda seperti saudara Rafizi Ramli ini untuk membetulkan keadaan yang mana sebenarnya saya lihat sebagai rakyat di kekalahan-kekalahan ini, kita harus melihat bahawa apa sebabnya dan kenapa ini berlaku. Banyak perkara yang dirungkai, yang mana mereka buat first mortem pun. Saya tahu bahawa di sini adalah kita punya cabang, kita punya ranting, kita punya orang-orang kita sebenarnya lebih banyak bercakap, lebih banyak cakap tidak membuat kerja, tetapi underground kita tahu bahawa apa yang mereka lakukan sebenarnya kosong. Jadi apa yang telah pun saya lihat apabila saudara Rafizi Ramli dahulu sewaktu membuat kerjanya melalui inbox yang beliau buat, jelas kita tahu bahawa itulah kerja underground yang betul-betul sepatutnya semua pimpinan kita, semua cabang ranting kita buat. Tetapi perkara ini kita tengok setelah saudara Rafizi Ramli meninggalkan PKR, dan kita tahu hari ini seolah-olah boleh kita katakan lumpuh. Jadi apabila kita cerita tentang perkara ini, maka ramai nanti yang akan merungut, ramai yang akan terasa, maka ramai juga yang akan komen kepada saya. Tetapi ini adalah hakikat yang perlu kita terima bahawa orang seperti saudara Rafizi Ramli ini mempunyai fungsi yang terlalu besar dalam kita punya arena politik hari ini, yang mana perubahan politik negara kita hari ini perlu dirubah oleh anak-anak muda. Apa yang saya lihat apabila kita melihat isu-isu yang dimainkan oleh pihak pembangkang untuk menarik perhatian rakyat sewaktu PRN yang ada di 3 negeri apabila lakukan PRN ini, iaitu Melaka, Sarawak dan Johor ini, adalah satu perkara yang sama, asas yang sama, yang mana telah pun dirungkai awal oleh saudara Rafizi Ramli. Hari ini mereka mainkan semula isu-isu ini kepada rakyat, tidak dapat diterima oleh rakyat, dan kita tengok masih saja seperti sama, tidak mempunyai perubahan dalam kita punya undi. Ini adalah jelas bahawa bermakna perkara ini tidak sampai ke bawah kerana dari awal tidak ada orang yang melakukan perkara ini seperti mana yang dilakukan oleh saudara Rafizi Ramli. Jadi inilah satu contoh yang kita nak lihat bahawa ramai yang tahu bercakap, ramai yang mengatakan seolah-olah begitu hebat. Tetapi kita tahu bahawa apabila berlakunya kekalahan ini, jelas bahawa inilah isunya, inilah puncanya. Saya di sini cuma boleh berkata seperti ini kerana saya sudah turun beberapa kali ke underground, dan saya lihat perkara ini yang mana dalam pimpinan parti pun saya lihat kita sebenarnya bercakap terlalu banyak tetapi tidak menjalankan kerja underground. Ini yang berlaku di pimpinan kita hari ini, terutamanya PKR.
Saya boleh bercerita ini kerana perkara ini saya lihat sendiri. Tetapi apabila saya bercakap seperti ini, orang akan mengatakan saya, kamu siapa dan kamu ini cabang ranting mana. Tetapi inilah saya sebagai penyokong dan saya sebagai rakyat biasa memperbetulkan supaya perkara ini tidak berlaku. Jika saudara Rafizi ini kembali, esok jika PKR menang, jika Pakatan Harapan menang lagi, maka kita tengok ramai pengampu-pengampu, ramai penyamun-penyamun, ramai mereka-mereka yang masih kartel lagi, berebut-rebut jawatan untuk mereka nak duduk di atas. Bukan tujuan untuk membantu rakyat. Parti keadilan ini adalah parti keadilan. Parti yang dikatakan parti orang susah, parti jalanan. Tetapi hakikatnya, ini saya lihat seolah-olah apa yang berlaku di bawah yang saya sendiri dah lihat, seolah-olah ini parti korporat. Apakah ini parti keparat? Jadi ini saya agak kasar sedikit bahasa di sini kerana saya nak memperbetulkan perkara-perkara ini supaya jika kita duduk di peringkat-peringkat tertentu dalam parti ini, jika kita tidak mempunyai kemampuan, jika kita tidak mempunyai kebolehan, rasa-rasa dah tak boleh, lebih baik lepaskan, beri laluan kepada anak-anak muda supaya boleh mereka terajui. Jika mereka tidak begitu bagus lagi, cuba kita didik untuk mereka menjaga parti ini. Tetapi apa yang berlaku hari ini, banyak di antara mereka-mereka ini masih mempertahankan diri mereka di jawatan-jawatan parti. Saya pun tak tahu untuk apa. Apakah untuk mencari duit dalam politik parti ataupun mereka ini gila akan jawatan. Jadi seeloknya beri laluan kepada anak muda, beri laluan kepada orang lain. Dan saya juga tidak mau mendengar yang selalu saya dengar juga bahawa nak kejawatan ini, nak kejawatan itu, nak tolak ini, nak tolak itu, mainkan isu duit. Jadi kita perlu rubahkan perkara ini supaya tidak membuatkan akar umbi terasa dan akar umbi juga tahu bahawa perkara ini tidak elok kerana parti ini dah dinamakan parti keadilan. Jadi itulah yang saya lihat. Dan saudara Rafizi Ramli ini, kalau beliau ada di dalam parti, mempunyai jawatan dalam parti, saya percaya bahawa beliau boleh merubahkan perkara ini dan beliau juga saya percaya boleh membuat sesuatu yang lebih baik untuk parti ini. Hari ini saya lihat parti berada dalam keadaan yang sangat lemah kerana kita tidak berjaya memainkan isu sampai ke bawah yang mana tidak dipahami oleh rakyat. Jangan salahkan presiden parti kerana presiden parti tidak mampu untuk dalam masa yang singkat menerangkan kepada rakyat. Inilah guna cabang ranting yang ada. Jika cabang ranting yang ada tidak berfungsi, kita tidak menggunakan sosial media yang ada hari ini untuk kita mempromosikan parti kita. Kita sebagai wakil di situ, kita sebagai cabang ranting yang ada di situ, buat apa? Jadi ini berlaku. Tidak kira di cabang ranting, tidak kira di MPN, sama saja. Jadi perkara ini tidak berfungsi yang mana berharap daripada pusat untuk mendanai mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana nak mengolah, nak mencari kewangan sendiri, untuk nak menggerakkan diri mereka sendiri, untuk nak berjumpa dengan masyarakat di luar, turun underground. Ini semuanya gagal. Tetapi masih nak memegang jawatan, tidak memberi laluan kepada orang lain. Berapa banyak kita tahu bahawa anak-anak muda yang boleh mereka cari, yang mereka boleh ulah untuk menjadi pemimpin muda? Tidak ada. Jadi saya punya pandangan ini yang mana saya lihat kembalinya saudara Rafizi Ramli ini memberikan semangat kepada anak muda yang lain, boleh menerangkan kepada rakyat isu-isu yang ada dalam negara, keberanian beliau yang mana tidak ada pun di dalam parti-parti politik yang ada hari ini di dalam blok pembangkang. Jadi inilah isunya. Jadi untuk kami yang seperti ini, yang tidak mempunyai jawatan seperti ini, ramai lagi anak muda yang mempunyai kebolehan, tidak dapat ditonjolkan. Kerana apa? Kerana inilah masalah dalam parti kita ini yang saya lihat hari ini. Jadi mereka takut kepada kita yang bijak sedikit daripada mereka ini tadi, dan mereka boleh seboleh-bolehnya akan mengatakan kita ini tidak baik, tidak betul dan sebagainya. Untuk apa ini? Jadi parti ini untuk apa? Untuk rakyat ke? Untuk pemimpin yang gila? Ataupun untuk mereka yang gila akan jawatan dalam parti? Inilah hakikat yang sampai ke bawah hari ini. Kenapa permasalahan kita ni dalam parti ini tidak selesai?
Apabila tidak selesai, maka tidak ada sokongan. Di Sarawak contohnya, sampai hilang deposit. Apa kes? Nah, ini patutnya mereka rungkai, patutnya mereka ini seperti yang mana di Melaka nih, di Johor nih, yang mana yang dah hilang kelayakan tuh, tidak perlu menunggu, letak jawatan, tak ada orang ganti pun tak apa. Biar pemimpin muda yang lain naik, selesai masalah. Jadi jangan menyusahkan parti, jangan menyusahkan tokoh muda yang ada supaya senang untuk bergerak. Karena kamu orang yang tidak mahu beranjak daripada kursi jawatan tu, dah menyusahkan tokoh-tokoh muda untuk nak bergerak ke atas, untuk nak bergerakkan parti, maka terbantut, maka orang yang ada ni pula disia-siakan, mereka pergi kepada parti lain kerana mereka juga memerlukan platform parti untuk mereka bergerak, untuk mereka berpolitik. Jika kita PKR tidak memberi ruang kepada anak muda, maka macam mana anak muda nak ada peluang? Inilah juga ceritanya yang mana saudara Rafizi Ramli ini, kalau dipetikaikan beliau masuk ke dalam parti kita, contohnya, beliau pun nak berpolitik tetapi tak ada platform. Bagaimana? Jika beliau masuk ke dalam parti, tidak mempunyai jawatan, untuk apa juga? Orang seperti beliau ini patut kita memang layak untuk kita letakkan beliau kepada jawatan yang penting dalam parti, di pusat. Jadi ini masalah yang kita hadapi hari ini, yang saya lihat, yang mana saya bercakap ini atas dasar saya sebagai rakyat biasa yang menyokong kepada parti ini. Tetapi kalau tidak ada perubahan seperti ini, maka yang ruginya adalah parti. Kami rakyat ini hanya penyokong, yang mana undi kami pun undi kami. Jadi kami ini yang nak mengundi, fikir-fikirkanlah sebagai pemimpin yang mana yang rasa tidak ada kebolehan, yang rasa tidak pandai dalam nak menguruskan parti, letak jawatan, tak payah nak menyusahkan banyak kerja. So sekian pencerahan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.